Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Aki, salah seorang admin di grup RTC Resident Trader Club. Tujuan saya nak buat video hari ini untuk mengulas beberapa kesalahan yang sering kita lakukan semasa trading. Kesilapan semasa trading yang kerap kita ulang kita kerap kita lakukan, kita tiada trading plan. Contohnya masuk entry ni ikut admin cakap kadang-kadang ikut kawan kata buy, kawan kata sell, admin kata buy, admin kata sell. Sepatutnya kita kena ada trading plan untuk masuk position dan keluar position. Ada setengah orang tu tahu masuk dia tak letak stop loss. So bila price tukar arah, situ dah jadi satu masalah yang besar. Itu dah floating yang tinggi. Lepas tu baru nak PM admin tanya boleh cut loss ataupun boleh hold. Itu satu masalah, satu kesilapan yang kerap trader lakukan. Nombor dua, kejar price. Bila market naik atau turun, bila market naik kita buy, lagi naik buy. Makin lama makin besar lot yang kita masuk. So kalau dia turun sekali tu tercedok habis. Tu antara yang kesalahan yang kerap kita lakukan Nombor tiga, lawan arus. Bila market turun, lagi turun kita lagi buy, lagi turun lagi buy. Sebab apa? Sebab kita duk anggap kalau turun mesti dia naik. Memanglah naik, tapi dia lambat lagi lah nak naik kan. So kadang-kadang margin tak cukup, MC. Tu antara yang kesilapan yang selalu trader lakukan. Last sekali, ada banyak sebenarnya, tapi last sekali saya catik kat sini lot yang tak sesuai. Contohnya kita ada modal 100 tapi nampak turun banyak, kita masuk banyak. Lagi turun kita masuk lagi banyak. 0.10, 0.05 pun ikutkan dah besar dah. Tapi bila tambah layer tu antara punca untuk kita nak MC atau nak rugi besar. Dekat RTC admin selalu ulang cakap masuk guna lot yang sesuai. Beberapa kali dah admin akan share lot-lot yang sesuai untuk kita guna. Kalau modal 100, berapa layer 0.01 yang kita sesuai guna. Bagi saya lah, kalau saya deposit 1,000 USD, saya trade umpama deposit 300 saja. So kalau floating saya masih tenang untuk hold. Kalau masuk lot yang besar-besar memanglah kadang-kadang untuk banyak, tapi kalau market tukar arah, tu jadi problem kat kita sebab market bukan kita punya. Okey, jom kita tengok chart. Sebenarnya sepanjang minggu ni apa yang saya nampak, tak ada lagi signal strong untuk buy. Sebab saya memang awal-awal saya target price akan naik ke $44 setong. Tapi bila kita tengok minggu lepas dia dah buat new high pada hari Selasa tak salah, Rabu tak salah. Okey, hari Rabu. Dan selepas tu tak ada lagi new high sampai ke hari Isnin. Cubaan untuk buat new high tak berjaya, dan hari-hari seterusnya terus buat penurunan. Tapi yang saya nampak ramai yang terciduk dekat area bila selepas inventory report hari Rabu. Dekat area sini ramai yang terciduk. Apa yang saya boleh cakap, yang tercedok tu sepatutnya kena ada plan untuk exit awal. Contohnya siapa yang buy dekat area sini, sepatutnya kena cut loss dah bila dia dah break support. Jangan harap dia akan naik, walaupun ada selepas tu dia dah buat sebatang untuk cubaan untuk break. Tapi kita kena ada, setiap entry kita kena ada cut loss.
cut loss tu satu benda yang subjektif lah. Kadang-kadang orang tanya nak cut loss kat mana? Nak cut loss kat mana? Kalau ikut teknik, kita cut loss dekat 0.0 lah. Kalau ikut teknik ABC dan Vibo. Tapi adakah margin kita cukup untuk cut loss sampai ke level kosong? Itu soalan tu tepuk dada, tanya selera. Tapi bagi saya, cut loss wajib ada untuk kita teruskan trading kita. Okey. Dekat sini saya tunjuk dekat hari Khamis dan Jumaat, ramai yang tercedok. Ramai yang kata saya nampak signal buy tapi dia turun. Okey. Contohnya pada hari Khamis market buat penurunan. Kalau ikut setup ABC memang cantik. Pada hari itu market buat kenaikan daripada hari Rabu pagi tu. Dia buat kenaikan dan dia terus buat penurunan. So kat sini, kalau macam saya selalu bangun pagi, saya akan tandakan resistance dan support, level resistance dan level support. Setiap hari saya akan tanda. Saya disiplinkan diri untuk tanda, untuk saya untuk entry saya, itu antara trading plan saya. Saya akan tanda resistance, support. Okey. Dekat mana saya masuk position? Saya masuk position bila market break salah satu level yang saya tanda ni. So cut loss saya kalau masuk sell kat mana? Cut loss saya dekat sini, atas sikit kita ambil. Macam TJ cakap, kita kena lebihkan sikit untuk spread. Kalau market naik atas, cut loss buy saya kat mana? Dekat level sini. Macam tu saya buat hari-hari. Saya ulang benda ni hari-hari. Okey, kesalahan pertama yang selalu trader lakukan, banyak member-member kita yang trade tak ada trading plan. Trading plan ni satu benda yang sangat penting lah untuk nak jadi seorang trader. Contoh dah, macam kita nak pi KL, daripada Alostar nak pi KL, kita kena rancang perjalanan kita. Kita nak masuk tool mana, kita nak keluar tool mana. Macam tu juga trading. Trading ni kita kena ada jalan masuk dan jalan keluar. Kita nak set buy atau sell kat mana, kita nak close kat mana, kita nak take profit kat mana. Okey, kita kena ada 3 benda penting. Satu, kita kena ada entry point, kat mana kita nak entry. Nombor 2, kita kena ada kat mana kita nak TP. Nombor 3, kita kena ada kat mana kita nak stop loss ataupun cut loss. Selalunya yang masuk ni, bila admin kata buy, tahu buy. Dia tak fikir dah, dia tak tahu dah kat mana nak stop loss ataupun kat mana nak TP. Dia masuk dulu. Yang tu trading plan yang tak betul ya. Cut loss ni wajib. Contoh saya tunjuk bila buat mula-mula penerjunan awal pada malam inventory report tu Okey, dia tarik Fibo. Okey, saya tandakan dulu A dekat mana, B dekat mana, C dekat mana. Okey, dekat sini saya nampak A dekat sini, A yang price tertinggi ya. Okey, okey, B dekat sini, B dan C dekat sini. Okey, A dekat puncak ni ya. Okey, sorry. A dekat price tertinggi, B bila dia start buat penurunan, dan C bila dia
naik tak melebihi A dan turun melebihi B, level B kat sini. Okey. Kepada siapa-siapa yang masuk buy dekat sini, dia nampak macam nak naik break A. Kat sini sepatutnya level cut loss dia dekat support ni. Support ni. Tu exit point pertama untuk cut loss. So tak ada, jangan duk harap price akan naik bila dia dah break support. Boleh naik tapi makan masa lah. Selalunya kita untuk nak trade, kita nak cari profit dengan segera, modal pun tak banyak, jangan duk hold lah. So setakat apa yang kita nampak dalam masa 2 hari ni tak break lagi A so kita stay dengan plan kita, cari sell. Okey, dekat sini kita tarik Fibo untuk kita tahu dekat mana kita nak take profit dan stop loss. Okey. Sorry. Okey, kat sini Okey, TP1 kita dekat 161. Siapa yang ada dalam kelas advance ataupun kelas expert ataupun last PKP coaching, Tuan Jamil dah ajak dah dekat mana kita nak masuk, dekat mana kita nak take profit, macam mana ABC tu macam mana. Okey, mari saya tunjuk sekali lagi. A ni di price yang tertinggi. Sekali lagi saya ulang, B ni start dia buat penurunan. C ni bila dia naik dan tak melebihi A dan dia turun melebihi B. Okey, kena ingat C ni naik tak melebihi A dan turun melebihi B. Tu dah jadi complete ABC. Bila break saja B ni, kita dah boleh start tarik Fibo untuk nak dapatkan kat mana kita nak TP. Okey, mari saya cerita kesilapan yang selalu orang lakukan. Okey, selalunya trader kita ni bila dia dapat tarik Fibo ni, dia nampak dah TP dia kat mana, tapi price kita tak tahu lagi nak akan sampai ke mana. Betul tak? Okey, bila jadi macam ni, dia akan hold daripada 161, dia nak terus ambil TP2, tak set BE pun kadang-kadang, hold saja sell tu. Okay, dia hold sell, tambah layer, makin turun, makin tambah layer. Kat sini mungkin dia masuk 0.01, kat bawah ni dia masuk 0.02, bawah lagi dia nampak boleh sampai TP2 ni, dia masuk 0.10. Ada yang saya nampak masuk 0.50 tanglah ni, kadang-kadang sampai TP2, tiba-tiba dia naik, nak sampai 100 minit. Dia naik, dia makan habis profit kita sepanjang ni. Beberapa layer yang kita masuk Bila last kali kita masuk lot yang paling besar, tu antara trading plan yang tak betul. Ni yang ni selalu yang saya nampak lah, kejar price. Okey, sekarang kita tengok kesalahan kedua yang kerap kita lakukan. Okey, kesalahan kedua yang kerap kita lakukan, saya nampak trader-trader kita ni kalau nampak price turun tu, ramai-ramai masuk sell lot yang besar-besar, ligan price. Lagi turun lagi sell, lagi turun lagi sell, lagi turun lagi sell. Lagi banyak turun, lagi besar lot yang dia masuk. Yang tu antara trading plan yang tak betul lah. Bagi saya untuk trade ni kita kena tenang-tenang saja. Tengok pergerakan, tarik, cari setup. Macam sini kita boleh tengok ada ABC sell. Bila price break 100 ni, sebab kita nampak mungkin dia nak naik atas untuk buat new high kan, tapi tiba-tiba turun dan break 100. Ada setengah hold daripada sini. Lepas tu bila sampai turun sampai ke bawah sekali, akan PM admin, nak hold ke nak cut loss. Time ni dah terlambat dah kalau sampai area sini, banyak dah.
Yang lawan price tadi, dia akan tambah layer dekat area sini. Sampai 161 tak mau ambil lagi. Nak lagi tunggu sampai 261. Cuba tengok betul-betul. Tak sampai pun 261 dan dia terus naik. Dekat sini selalu orang kena bila ujung-ujung ni nak sampai 261 tambah layer yang tambah lot yang besar. Sekali dia libas, habis yang untung-untung awal tu, yang masuk 2 sen, 3 sen dekat sini. Dia makan habis semua. Dia pergi dekat 100. Tu antara kesalahan yang selalu saya jumpa lah. Lagi satu lawan bila naik pula kan, tambah pula buy. Nampak dah cut loss lah tadi, sell dah cut loss kan, tambah buy pula, tambah buy. Tengok price turun pula. Dia jadi macam game tau. Ligan turun, ligan naik. Lain-lain kali tercedok. Bila market tengah laju macam ni, kita kena tenang-tenang lah. Nampak setup, masuk. Jangan nampak dia bergerak je, masuk. Yang tu salah satu benda yang silap lah. Okey lah. Okey, saya nak tunjuk kesalahan ketiga yang kerap trader-trader lakukan. Yang ni memang saya nampak agak ketara. Saya dulu pun masa awal-awal dalam bidang trading ni pun macam ni juga. Bila nampak price turun ni, kita nampak turun ni nampak biru sikit, dia nak naik kot. So kita masuk buy. Dia turun lagi, nampak biru sikit, kita masuk buy lagi. Turun lagi, nampak biru. Ni betul-betul ni dia nak naik dah ni, dia nak break A ni. Sebelum tu saya tanda balik A, B, C ni. Tadi saya delete dah, sorry. A kat sini, A kat puncak ni, B kat sini, okey, dan C dekat sini. Saya rasa ABC ni semua orang tahu dah. Cuma yang mana yang tak betul-betul faham tu, kena banyak kali play video yang Tuan Jami buat tu. Dulu kalau ikutkan kelas-kelas yang Tuan Jami ajak ni, mahal harga dah. Saya sendiri pun masuk dengan kelas dia, 3,000 juga bayar dia. Checkmate pun 5,000 bayar dia masa dulu. Masa awal-awal dulu nak belajar trade kan. Okey, jom saya tunjuk. Okey, bila dah jadi ABC ni, signal jelas ABC sell untuk turun, kita lawan arus. Lawan arus antara salah satu masalah saya nampak. Kerap orang lawan arus. Bila turunnya banyak sikit, kita ni takkan banyak dah turun ni kat sini. Contoh kat sini nampak biru ni, dia nak naik dah kot. Naik kita buy. Turun lagi nampak biru sikit ataupun dia masuk dalam sikit, kita nampak banyak turun ni, takkan dia nak turun lagi, mesti dia nak naik kan, kita buy. Lepas tu kat sini nampak dah masuk dalam BB ni, dia nak naik lagi Okey, dia naik sonok sikit. Okey, tak take profit lagi. Tiba-tiba dia terjun balik. Lagi jauh. Tu lawan arus. Boleh kata MC kalau masuk skupang. Selalunya lawan arus ni cepat MC je. Dia kalau tak ada signal jelas ABC buy, jangan duk gagah nak masuk buy. Tak ada langsung signal ABC buy dekat sini. Turun je. Dia buat kenaikan hanya retracement saja. Dia buat kenaikan paling tinggi pun tak break B pun. C lagi lah. Okey, bila dia turun lagi nampak biru sikit, ni confirm kot dia naik nak break high. Tengok naik sikit dah. Lawan arus antara satu masalah yang kerap kita lakukan lah. So lepas ni kena beringat lah, jangan duk lawan arus lah. Saya dah tunjuk bagi nampak jelas apa masalah kita. Kadang-kadang kita sendiri kita tak tahu kita ni masalah apa kan. Sebab saya setiap minggu saya akan suruh ulang kaji, cari apa masalah kita. Sebab apa orang lain boleh profit, kita tak boleh profit kan. Tengok orang lain duk share profit je, tiba-tiba PM saya loss lah. Walaupun signal dah sampai kadang-kadang 6 TP, 7 TP, tapi kita still loss.
Sebab apa kan? Sebab kita lawan arus. Okey lah. Okey, yang last masalah yang selalu trader alami, iaitu trade tak ikut lot yang sesuai. Deposit 100 USD, trade macam deposit 1000 USD. Full margin kadang-kadang masuk 100 USD masuk 0.50. Sekali libas, kena libas macam ni, MC. Lalunya tu lah masalah trader kita ni. Biasalah, setiap orang ada sifat tamak kan. Bila sekali dia masuk mungkin untung, selepas tu kalau kena libas terus MC. Kadang-kadang pagi boleh buat untung dengan elok, bila market slow, malam dia kalang kabut. Lagi turun, lagi dia masuk buy, lagi lot besar. Yang tu antara yang masalah yang selalu saya kesan trader kita duk jadi. Kadang-kadang PM saya kata saya depo pagi, petang dah MC. Lepas tu saya minta dia screenshot history trading dia. Tengok deposit 100, tapi lot yang masuk sekupang sampai 3-4 layer. Tu yang masalah dah. Sekali kena retrace macam ni, nampak nak turun, sekali retrace naik MC. Sama macam dekat sini, turun dia masuk buy, masuk sell sampai ke bawah ni, tiba-tiba retrace MC. Sama kat sini, sell tiba-tiba retrace MC. Tu antara masalah yang selalulah trader alami. Memang itu siapa yang tak ada trading plan, siapa yang tak guna lot yang sesuai, mesti akan kena MC. Jangan terkejut, itu normal. Tapi itulah, benda ni kita boleh elak sebab admin dah selalu pesan, guna lot yang sesuai, guna ukur baju di badan sendiri. Tuan Jamil tu dah kata dah, kalau kita deposit 100, 0.01, 3 atau 4 layer yang sesuai. So janganlah terlampau gairah nak cari profit. So kita cari konsisten dulu. Untuk trading ni, untuk nak start belajar, mula-mula kita cari konsisten dulu, lepas tu baru kita cari profit yang banyak. Kalau deposit 100, untung sehari $10 pun dah cukup lah. Dah Alhamdulillah, $10 ni nak dapat bukan susah kalau kita tahu ABC ni berapa kali jadi sehari kan. So kalau kita dapat TP1 2-3 kali setup ABC, dah boleh buat duit . So lepas ni harap boleh ulang kaji balik, cari tak mana kita silap. Kita perbetul kesilapan kita tu, jangan ulang lah. So harap video ni berguna lah untuk semua lah. So kalau ada apa-apa masalah, kita boleh boleh bincang balik dalam grup. Kalau perlukan video apa-apa, boleh check dalam grup kita. Saya selalu setiap minggu saya akan share setiap video pembelajaran yang Tuan Jamil sediakan. Sekarang pun saya dah start buat video pembelajaran. So nanti apa teknik yang saya guna, saya akan share. Admin lain pun dah selalu share, trendline, BB, MA, lepas tu reversal macam mana, divergent macam mana, semua tu kita boleh belajar dalam grup RTC secara percuma. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.